Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang berhormat Datuk yang Dipertua, yang amat berhormat Datuk Seri Menteri Besar Kota Tampan, barisan ahli-ahli mesyuarat Kerajaan Negeri Perak, ahli-ahli yang berhormat ex officio, ahli-ahli yang berhormat daripada kerajaan dan juga pembangkang, ketua-ketua jabatan, pegawai-pegawai kerajaan, persekutuan dan negeri, rakan-rakan media, seterusnya semua yang dikasihi rakyat Malaysia yang mengikuti sidang Dewan pada hari ini. Yang berhormat Datuk yang Dipertua sebagaimana bagi membahas rang undang-undang enactment undang-undang tubuh Kerajaan Negeri Perak Darul Ridwan bahagian pertama pindaan 2022 yang bermaksud untuk memasukkan undang-undang anti lompat parti ataupun anti hopping law dengan izin. Datuk yang Dipertua, beberapa persoalan yang perlu kita sama-sama menjawab. Yang pertama, kenapa rang undang-undang lompat parti ini perlu dimasukkan ke dalam undang-undang tubuh Kerajaan Negeri Perak dan juga perlu dikuatkuasakan. Dan yang kedua, apakah dengan adanya rang undang-undang parti ini akan dapat mencapai tujuan ataupun dengan kata maqasid undang-undang ini, serta dapat menghalang perbuatan lompat parti yang menjadi-jadi pada masa ini. Datuk yang Dipertua, sesungguhnya undang-undang itu digubal mempunyai roh ataupun spirit dengan izin tersendiri yang membawa maksud untuk mengawal perbuatan tingkah laku manusia yang boleh memberi mudarat ataupun kesan sama ada kepada sesama manusia ataupun kepada makhluk-makhluk lain. Semakin maju sesebuah negara, seharusnya manusia akan menjadi semakin bertamadun. Tetapi apa yang kita lihat pada hari ini, walaupun dunia semakin maju, namun dalam masa yang sama, akhlak, keruntuhan moral serta etika, integriti manusia ini makin merudum dan makin menjunam ke bawah. Oleh sebab itu, pelbagai undang-undang pada masa ini perlu digubal dengan tujuan adalah menjaga dan mengekang, mengawal keruntuhan moral ataupun rosak akhlak yang boleh memudaratkan ataupun menimbulkan ketidaktentraman kepada dunia dan sekelilingnya. Sebagai contoh undang-undang dalam pentadbiran Islam, undang-undang gangguan seksual, undang-undang keganasan rumah tangga, undang-undang anti rasuah, anti dadah, terpaksa digubal kerana apa? Tingkah laku sebilangan manusia yang telah rosak moralnya dan kian merudum etikanya dan tanggungjawab sosialnya, melihat keuntungan dunia lebih besar daripada segalanya, maka ia perlu digubal dan dibuat undang-undang. Sepatutnya undang-undang ini tidak perlu digubal kerana ia adalah perkara asas yang tidak perlu dikawal melalui proses undang-undang lain, cukup dengan pematuhan ataupun kehendak ajaran daripada agama. Ketinggian sivik juga boleh melahirkan insan yang berintegriti, disiplin ataupun sifat bertanggungjawab sesama makhluk tanpa perlu dikawal dengan undang-undang. Yang berhormat Datuk yang Dipertua, begitu jugalah dengan undang-undang lompat parti ini, sepatutnya ia tidak perlu digubal kerana ianya adalah undang-undang untuk mengawal pemimpin politik yang sewajibnya dan sewajarnya dia mempunyai disiplin ataupun sifat yang boleh menjadi contoh dan boleh dipercayai daripada segenap sudut. Pemimpin sebuah parti politik sewajibnya mempunyai integriti, etika yang tinggi kerana mereka adalah orang yang diberi harapan oleh rakyat dalam membawa wadah perjuangan. Mereka ini biasanya ada berkebolehan untuk mempengaruhi orang ramai dengan kata-kata manis ataupun janji-janji manis, tawar-menawar ataupun dan apabila mereka ini melihat peluang, mereka sanggup mengkhianati harapan yang ataupun amanah yang diberi kepada mereka oleh rakyat ataupun penyokong mereka. Semua mengetahui
bahawa parti politik ini mempunyai peraturan dan perlembagaan dan seharusnya tidak perlu undang-undang ataupun peraturan lain untuk mengawal perbuatan lompat parti ini kerana mereka telah tertakluk kepada undang-undang dan peraturan parti yang mereka sertai. Tetapi tidak berlaku seperti yang sepatutnya. Mutakhir ini terdapat ramai daripada pemimpin yang bukan sahaja melanggar peraturan parti yang mereka sertai, malah mengkhianati kepercayaan rakyat terhadap mereka. Perbuatan seperti ini wajib dikawal supaya etika buruk ini tidak merebak dan membahaya kestabilan politik negara, dan sewajibnya pemimpin seperti ini dihukum seberat-beratnya dan ditolak selama-lamanya. Yang berhormat Datuk Yang di-Pertua, persoalan lain yang perlu dijawab apakah Datuk Yang di-Pertua, mohon celah. Trono. Mohon celah. Nak bagi sekarang ke kemudian? Ingin bertanya, sekiranya seseorang pemimpin, okey, yang boleh dikatakan selalu kalah dalam kes-kes fitnah, okey, adakah Yang Berhormat bersetuju dengan bahawa rakyat perlu menolak pemimpin-pemimpin tersebut? Terima kasih. Tak relevan, tak bersangkut lah. Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua, jadi persoalan yang perlu dijawab apakah undang-undang lompat parti atau sebelum itu, Yang Berhormat Semanggul. Yang Berhormat Semanggul sekejap. Saya sebenarnya saya agak liberal dalam mendengar hujah-hujah daripada semua pihak, termasuk yang mencelah. Tapi kalau sebaik-baik boleh, seboleh mungkin, kita janganlah menggunakan perkataan-perkataan yang boleh menimbulkan rasa sakit hati seperti mana yang ditegah oleh Standing Order 4011C. Jadi please, ini saya ingatkan kepada semua ahli-ahli dewan sewaktu nak berbahas, sewaktu nak mencelah dan sebagainya. Okey, Semanggul, continue. Okey, terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Jadi persoalan yang kita perlu jawab bersama, apakah undang-undang lompat parti yang akan dilulus, yang sedang diperbahaskan, ini boleh menjadi pengajaran ataupun mendidik ahli-ahli politik supaya lebih beretika, lebih bertanggungjawab, berprinsip, tidak melompat parti yang boleh mengakibatkan kepada berlakunya pertukaran kerajaan dan juga membawa ketidakstabilan politik dalam negara kita ini. Memetik ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fat ayat yang ke-10, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah hayadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankusu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayu'tihi ajran aziman, yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang memberi pengakuan taat setia kepadamu wahai Muhammad untuk berjuang menentang musuh, maka khasanya memberi pengakuan taat setia kepada Allah. Allah mengawasi keadaan mereka, memberikan ketaatan setia itu. Oleh itu, sesiapa yang tidak menyempurnakan janji setia, maka bahaya. Tidak menyempurnakan itu hanya menimpa dirinya, dan siapa yang menyempurnakan apa yang telah dijanjikannya, maka Allah akan memberi kepadanya pahala yang besar. Sadaqallahul Azim. Ibnu Katsir menyatakan penafsiran ayat ini adalah Allah ini amat, ini bermaksud bahawa Allah mendengar apa yang mereka ucapkan, apa yang kita ucapkan, dan melihat apa yang mereka lakukan, apa yang kita lakukan, serta mengetahui apa yang berada di dalam hati kita. Oleh sebab itu, Islam amat memandang serius mengenai dengan aku janji, bai'ah, ataupun apabila kita mengiktimak bergabung dalam suatu parti ataupun kumpulan, tidak sekali-kali boleh mengkhianati. Dan sumpah yang selalu kita sebut, wallahi wa billahi wa tallahi, yang selalu diungkap dalam perjanjian sesuatu, merupakan satu ikatan yang lebih tinggi, lebih kukuh, dan tidak boleh terungkai daripada apa yang kita perakui.
hukum melanggar bai'ah, janji ataupun sumpah saat setia untuk berada dalam satu negara amat berat dan besar bagi umat Islam yang faham dan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ia mengatasi daripada segala bentuk undang-undang yang ada di muka bumi ini. Jadi seorang pemimpin sewajibnya mempunyai prinsip dan matlamat yang jelas, tidak goyah dengan sebarang ancaman ataupun tawaran seperti mana yang ditunjuk dan diajar oleh Nabi SAW. Dengan kata lain, Nabi SAW berprinsip dan prinsip ini perlulah menjadi pedoman dan tauladan kepada kita semua. Mengambil kisah ketika mana Nabi SAW memberi respon kepada bapa saudaranya itu Abu Talib apabila Abu Talib ataupun rakyat Quraisy Mekah pada itu menawarkan kepada Nabi SAW 3 ta, menawarkan wanita. Sebut kepada Nabi SAW, kalau kamu mau wanita, kami akan mencari wanita di Mekah yang tercantik untuk diberikan kepada Nabi. Ataupun kamu mencari harta, kami akan mencari harta sebanyak-banyaknya untuk Nabi SAW. Kalau nak pangkat, bukan setakat jadi exco, bukan setakat menjadi menteri besar, kami boleh bagi pangkat setinggi-tingginya. Tetapi apa jawab Nabi SAW? Wahai pakcikku Abu Talib, demi Allah, walaupun matahari diletakkan di tangan kananku dan rembulan diletak di tangan kiriku, agar aku meninggalkan perkara untuk menyampaikan risalah ini, sehingga Allah menangkan aku ataupun binasa, pastinya aku tidak tidak meninggalkan perjuangan ini. Inilah petunjuk yang tertinggi kepada seluruh ummah dan sesiapa saja yang berpegang kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Yakinilah janji Allah, pasti mereka akan selamat di dunia dan di akhirat. Berprinsip itu adalah matlamat utama. Jadi oleh kerana sebilangan umat sekarang ini, tak kira Islam ke tak Islam, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu mereka tinggalkan. Maka terjadilah sekarang ini sebagai politik Nicole Machiavelli yang dikatakan matlamat menghalalkan cara apa saja membujur lalu melentang patah. Kerana pemimpin parti politik ini tidak lagi berprinsip. Sebab itu kita melihat ahli-ahli politik pada hari ini boleh menukarkan parti ini macam tukar baju ya. Pagi pakai baju lain, petang pakai baju lain, hari ini parti lain, esok parti lain. Asalkan dapat pertemuan, duduk parti ini jadi menteri, tukar parti ini jadi menteri, keluar parti ini jadi menteri. Kerana apa? Kepentingan kepribadi. Maka ini perlu kita angkat supaya mengangkat supaya tidak ada pemimpin-pemimpin yang tidak berprinsip di masa hadapan. Perbuatan apa tindakan menukar parti kepada ahli politik yang biasa, yang orang-orang biasa, ahli politik yang bukan ahli Dewan Undangan Negeri ataupun ahli Dewan Rakyat, tidaklah memberi apa-apa kesan. Tetapi jika mereka ini ahli Dewan Negeri ataupun ahli Dewan Rakyat, ianya memberi kesan yang besar sehingga boleh menggugat kestabilan politik dan juga boleh merubah kerajaan. Sebagai contoh, inisiatif yang diambil oleh Parti Islam Malaysia PAS dalam menjaga supaya tidak berlaku lompat parti. Ahli-ahli PAS ini sebelum dicalonkan dalam pilihan raya wajib berbai'ah. Ini adalah dengan tujuan supaya ianya dapat menyekat mereka daripada keluar daripada parti ataupun lompat parti. Itu kaedah yang digunakan. Begitu juga yang kita tahu terdapat parti-parti lain juga yang cuba menggunakan pelbagai kaedah untuk menyekat ahli-ahli mereka ataupun calon-calon mereka daripada keluar parti setelah menang dalam pada pilihan raya. Dan ada yang menggunakan perjanjian sekiranya mereka lompat parti dengan sign dengan menandatangani di depan peguam dikenakan bayaran tertentu. Tetapi kita lihat di mutakhir ini kaedah-kaedah yang digunakan oleh parti-parti ini tidak lagi dapat menyekat mereka pemimpin-pemimpin parti daripada melakukan tindakan lompat parti. Lantaran itu kerana apa? Kerana runtuhnya etika, akhlak pimpinan mereka ataupun tidak terlalu melihat keuntungan dunia nui ini
lebih besar daripada perjanjian ataupun prinsip yang mereka pegang. Jadi sebelum ini tidak ada undang-undang yang berkaitan dengan lompat parti. Oleh itu kerana tindakan lompat parti ini bukan saja memberi kesan kepada parti yang mereka sertai, malah boleh menimbulkan ketidakstabilan politik sehingga boleh berlakunya perubahan kerajaan di tengah jalan. Menimbulkan stabilan politik. Bagaimana kita berlaku pengalaman di negeri Perak ini 2008, perbuatan siapa tidak kira lah, tapi melibatkan 3 orang adu lompat parti sehingga terjatuhnya kerajaan di dalam dewan ini juga. Dan pada tahun 2020 yang baru ini kita tengok ramai 2 orang. Banyak lagi contoh lain, 2 orang daripada adun di Kedah keluar daripada parti mengakibatkan bertukarnya kerajaan. Dan begitu juga di kerajaan pusat, kita semua sedar bahawa kerajaan pusat di bawah pimpinan Pakatan Harapan 22 bulan telah jatuh. Kerana apa? Kerana lompat parti. Oleh itu, undang-undang ini perlu digubal bagi mencegah perbuatan lompat parti ini. Oleh itu, undang-undang anti ataupun pencegahan lompat parti ini merupakan perkara baru. Maka ianya perlulah kita perjelaskan kepada perbuatan mereka yang lompat parti ini, dan hukuman hanya bukan sahaja boleh memberi pengajaran kepada orang awam, juga memberi malah berlakunya juga semestinya hukuman yang setimpal kepada pelaku-pelakunya, supaya boleh menjaga masyarakat di masa akan datang, ketenteraman boleh dijaga dengan perbuatan melompat parti ini. Sebagai contoh dalam Islam, tujuan undang-undang ataupun maqasid yang mana mempunyai kepentingan yang tersendiri dalam mengukur ataupun mempertimbangkan perkara-perkara yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala demi menjamin kemaslahan dan juga menolak keburukan. Maqasid yang kita sebut ataupun tujuan undang-undang adalah untuk mengekang sesuatu perbuatan yang boleh menyebabkan kerosakan dan juga maslahah tertentu dengan hukuman-hukuman tertentu. Sebagai contoh di dalam Islam, antara undang-undang Islam adalah untuk mencapai tujuan ataupun maqasid menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta. Jadi sebagai contoh undang-undang di dalam Islam seperti larangan bagi orang-orang Islam minum arak, ini dengan tujuan ataupun maqasidnya adalah untuk menjaga akal. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan hukuman bagi sesiapa yang melakukan itu dikenakan 40 kali sebatan kepada sesiapa yang melanggarnya. Begitu juga sebagai contoh hukuman kepada pencuri. Tiada siapa pun di dunia ini yang suka barang ni dicuri ataupun dirompak. Maka tujuan ataupun maqasid undang-undang syariah ataupun undang-undang Islam itu bagi melarang mencuri ini adalah tujuan menjaga harta. Hukum ini ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu sentiasa sesiapa yang mencuri dengan syarat tertentu, hukum yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan memotong tangan bagi si pelaku tersebut. Bukan ini hukum riba. Jadi perlu saya jelaskan di sini agar tidak menimbulkan salah faham. Penjelasan bahawa hukuman bukan tujuan menyeksa, tetapi ia adalah tujuan menakut dan juga mencegah pengajaran kepada orang ramai agar tidak berlakunya ataupun melakukan perbuatan mencuri itu ataupun mengambil harta orang lain tanpa sah. Dengan kata lain adalah tujuannya adalah untuk mencegah. Jadi begitu juga lah saya nak tarik perhatian supaya kita lebih faham dalam konteks ini. Begitu juga dengan dulu dikatakan Akta Mahkamah Syariah bidang kuasa 1965 ataupun dikenali sebagai Akta 355. Apabila kita nak buat satu rang undang-undang pindaan, maka riuh rendah berlaku di dalam negara. Kerana apa? Kerana ianya tidak memahami akan maqasid ataupun tujuan undang-undang itu diadakan. Begitu juga kalau kita lihat di dalam undang-undang sivil yang ada pada telah katakan, begitu juga dengan undang-undang sivil sebagaimana contoh pada masa dahulu itu RUU Akta Dadah Berbahaya 1953. RUU ini dipindah pada tahun 1983. Ini adalah supaya
mereka yang didapati bersalah mengedar dadah dihukum dengan penjara ataupun hukum mandatori, itu gantung sampai mati. Makasudnya adalah tujuannya adalah untuk menyekat penyalahgunaan dadah daripada terus berlaku ataupun mengancam keselamatan negara. Bukan hukuman itu diperbesar-besarkan, akan tetapi kesan dan pelaku pada pengedaran dadah itu boleh merosakkan generasi dan juga serta memberi kesan yang besar kepada keselamatan dan keharmonian negara. Oleh itu seruan dan seranan saya agar ahli-ahli politik, orang awam serta semua lapisan masyarakat perlu diberi kefahaman mengenai maqasid ataupun tujuan rang undang-undang lompat parti ini diadakan. Okay. Terima kasih, Speaker. Adakah Gunung Semanggol setuju yang disebutkan dengan hukum hudud, potong tangan, rejam dan sebagainya itu juga merupakan rahmatan lil alamin? Walaupun kita nampak dari segi hukuman itu nampak berat, tapi dia merupakan satu juga yang diturun oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang bertujuan mendidik dan tarbiyah, dan dia menjaga kemaslahatan umum. Atas kaedah meletakkan maslahatul am muqaddam min maslahatul khas. Jadi ia juga termasuk daripada rahmatan lil alamin. Bukan rahmat ni kira pujuk je, tapi kadang juga dengan hukuman yang mendidik. Setuju atau tidak? Okey, sangat-sangat setuju. Sebab tu kita ditekankan sebarang undang-undang itu mempunyai matlamat. Kadang-kadang bila disebutkan maqasid, disebutkan hudud dan sebagainya, tanpa memahami, tanpa membuat penentangan. Begitu juga kita nak kait kepada rang undang-undang lompat parti ini. Kadang-kadang lompat parti disebut sebagai menyekat kebebasan manusia, menyekat sebagai kebebasan bersuara. Tetapi maqasid dia, tujuan dia amat jelas. Kalau kita fahami, kita akan menyokong perkara ini. Sangat bersetuju dan masukkan sebagai salah satu daripada ucapan perbahasan ini. Oleh itu yang tadi saya menyerulah sekali lagi kepada kita semua ahli-ahli politik dan juga orang awam serta semua lapisan masyarakat, perlu kita beri kepahaman kepada maqasid ataupun tujuan lompat parti ini atau ini dibendang. Dan kita juga menjadi peringatan mengajar kepada seluruh politik, parti politik bukan satu tunggangan untuk kepentingan diri, mencari kesempatan menipu rakyat di bawah sana. Hari ini cakap lain, esok cakap lain. Kemudian di situ ada kepentingan, maka kita lompat ke sana, lompat ke sini. Perbuatan ini perlu disekat. Jadi perbuatan lompat parti ini perlu dikawal. Tak boleh dikawal dah melalui etika, melalui disiplin, melalui civic, melalui keagamaan. Dah tak boleh nak dikawal dah. Maka perlulah kita dikawal perkara ini melalui undang-undang. Perlu juga kita beri penjelasan hukum ataupun kepada perbuatan lompat parti ini bukanlah untuk seperti kata-kata untuk menyekat. Tak boleh bersuara bebas apabila masuk kepada parti, bertanding, buat maka kita terikat, terlekat di situ. Tetapi maqasid dia, tujuan itu kita kena tengok. Dan kita boleh membina, kalau kita boleh membina betul-betul pemimpin yang beretika, berintegriti, kan, tidak menyalahgunakan kedudukan. InsyaAllah saya amat yakin dengan kekayaan dalam negeri kita ini, kita boleh membawa negeri kita ini jauh ke depan dan masyarakat kita lebih bertamadun dan lebih beretika. Dengan itu saya ucapkan terima kasih Gunung Semanggol menyokong kepada rang undang-undang ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat daripada Gunung Semanggol.